Okay, Assalamualaikum. Good morning guys. Good morning. Macam biasa hari ni mendong. Tak ada matahari pagi-pagi ni. Saya expect nak matahari sebab saya nak perlukan vitamin D untuk badan saya ni. Pun pakai baju tebal-tebal sikit sebab tahu masih demam sikit-sikit. Saya tak tahu saya demam ke apa, sakit ke, saya tak tahu. Batuk ada, tak sihat lah, saya cakap tak sihat. Tak sihat sikit, baru nak sembuh lah. Harap mungkin sembuh lah lepas ni. Tapi kalau kena matahari tu memang best. Kena matahari memang kita rasa meremang bulu roma pun terbuka apa semua, kena matahari apa semua. Vitamin D orang jaga. Itulah sebab saya kerja office hour, mostly dalam office saja. Bila buat kerja tu memang ketagih lah buat kerja. Memang susah nak keluar. Balik-balik pun dah petang, dah tak ada matahari. Rugi tak ada kena matahari. Satu, saya memang cari opportunity untuk berjemur ni sebenarnya, untuk dapatkan vitamin D yang percuma lah. Kita kan semua suka benda free kan. Kita semua suka benda free. Ambil lah benda free. Tapi benda semua kat dunia ni sebenarnya free. So, tajuk kita pada pagi-pagi buta ni, tak ada lah pagi buta. Dah 8.41 dah. Cuma saya bimbang semalam pasal publication saya tu. Sebab email jurnal tu cakap accepted dah untuk publication. Tapi tindakan susulan tu dia email kepada author lain pun bela lah. Dia tak tahu nak dia ingat email yang dia terima tu scam apa semua. Macam tu lah. Sepatutnya saya sebagai corresponding author tu, dia hantar email tu kepada saya untuk tindakan susulan untuk publishkan paper tu kan. Tapi benda tu tidak berlaku. Tapi nasib baik kami dah uruskan semalam. Harap jalan dengan lancar. Okey. Untuk tajuk kita, cantik kereta depan saya ni, kereta Honda Johor Auto Show Members, warna purple Scorpio. Yang cantik dia color purple putih apa semua. Tapi nak color kereta ni, yang color bercampur-campur ni, kena minta permit kah, kelulusan kah, apa something. Tapi tajuk kita pada pagi ni, kita nak sembang tentang kita tahu kan ada perwakilan Borneo dekat Nicholas Wayan. Good morning Nicholas Wayan. Kita nak bercakap tentang perwakilan Borneo dekat parlimen ni. Specifically Dewan Rakyat lah maksudnya, Dewan Rakyat. Kita pada awal pembentukan Malaysia ni, Sabah, Sarawak dengan Singapura ni, kita ada 1/3 wakil Borneo di Dewan Rakyat. Ada bomba kan. Ada 1/3 wakil dekat Borneo. Kita ada 1/3 wakil dekat Dewan Rakyat. Kemudian memang kita, bila kita membentuk Malaysia ni, orang Sabah dengan Sarawak memang mahu proportion, iaitu nisbah. Bukan jumlah kita mahu nisbah. Nisbah perwakilan Sabah dengan Sarawak tu, kalau boleh masuk Singapura tu, terutama untuk Sabah dengan Sarawak tu, kita mesti ada 1/3 supaya kita ada kuasa veto. 1/3 tu kuasa veto untuk menghalang mana-mana pindaan perlembagaan yang tidak memanfaatkan kepada Sabah dengan Sarawak. Yang melanggar hak Sabah dengan Sarawak tu, rakyat Sabah dengan Sarawak tu memang sudah beritahu pun dalam Cobalt Commission, dalam IGC report, yang mereka mahu nisbah 1/3 wakil Sabah dengan Sarawak tu, termasuk Singapura tu. Walaupun tak ada Singapura, wakil Sabah dengan Sarawak tu, dia mesti ada nisbah tu walaupun tanpa Singapura. Nisbah tu 1/3 untuk menghalang mana-mana pindaan perlembagaan peringkat persekutuan yang boleh meminda perlembagaan tu sesuka hati. Walaupun kita memang ada peruntukan untuk mana-mana pindaan tu perlu persetujuan daripada kerajaan Sabah dengan Sarawak, tetapi kita mahu lagi perlindungan perlembagaan di mana nisbah
wakil Borneo tu dekat parlimen tu adalah 1/3. Kita mau layer kan dia. Orang dulu-dulu kan dia minta perlindungan untuk kita ni, untuk generasi kita ni kan. Orang dulu-dulu macam-macam dia layer dia nak protectkan kita ni. Dia bukan saja protectkan peruntukan dalam perlembagaan tu dipindah perlu ikut persetujuan kerajaan Sabah dengan Sarawak. Mereka pun mahu ada satu nisbah yang tertentu untuk melindungi perlembagaan tu daripada gangguan lah, daripada diganggu, dipindah dan dibuat sesuka hati seperti yang berlaku pada tahun 1976 tu. Tengok orang dulu-dulu dia buat perlembagaan kan untuk melindungi bukan saja diri mereka, untuk melindungi generasi akan datang macam kita ni. Sebab tu sekarang bila kita mau tengok perlembagaan tu, jangan kita fikir untuk diri kita saja, kita fikir untuk masa depan juga. Jauh ke masa depan kita kena fikir betul-betul, bincang betul-betul sesama kita untuk pastikan apa yang kita cadangkan tu boleh melindungi diri kita dan generasi kita pada masa depan tu. So di sini saya terangkan satu solusi mudah lah, bukan mudah lah, tapi solusi tu memang depan mata. Macam mana untuk dapatkan balik 1/3 perwakilan Borneo tu di Dewan Rakyat. Sekarang kita tengok wakil Borneo dekat Dewan Rakyat tu tak sampai 1/3 pun. Untuk Sabah dengan Sarawak tu tak sampai 1/3. Jadi kalau parlimen buat pindahan perlembagaan tu, dia boleh pindah lah suka hati dia nak pindah 1/3. Mereka ada 2/3 kan, tapi Sabah dengan Sarawak tak ada 1/3. Wakil Sabah dengan Sarawak ada lagi wakil dari parti-parti dari Persekutuan Tanah Melayu ni, macam DAP, PKR yang dekat Sabah tu. Dekat Sarawak pun ada dari Bersatu apa semua. Bukan saja mereka rampas wakil parlimen kita dekat, macam tu juga cara orang rampas wakil parlimen dekat Sarawak tu. Sarawak dengan Sabah tu, mereka jadikan, mereka ambil menang pilihan raya. Dia ambil secara pilihan raya juga kursi-kursi dekat Sabah dengan Sarawak tu. Macam-macam strategi mereka nak ambil kursi parlimen Sabah dengan Sarawak tu. Bukan saja mereka kurangkan dari segi nisbah tu, mereka ambil juga secara politik. Jadi Sarawak contoh dia memang dah perketatkan siapa yang nak jadi wakil Sarawak tu. Contoh dia dah beritahu contoh dah, terutama untuk menjadi adun Sarawak tu. Untuk state election tu dia buat pastikan orang yang jadi wakil rakyat Sarawak tu orang Sarawak. Tengok dia, kalau boleh extendkan tu kepada parlimen juga. Itu yang kita mau. Seterusnya saya nak terangkan langkah mudah tadi kan. Yang tu kisah dia, kita dah tahu macam mana cara dia rampas tu tadi. Kalau kita tak tahu background dia, kita tak tahulah cara solution dia. Tapi solution dia kita tengok dulu. Kita tengok macam mana pembentukan Malaysia pada awal dia tahun 1963 tu. Pada mula-mula pembentukan Malaysia tu tak ada direct election dekat Malaysia, dekat Sabah dengan Sarawak ni. Maksudnya tak ada direct election, maksudnya wakil Sabah dengan Sarawak dekat parlimen tu bukan kena elected pun. Pada sampai 1971 macam tu kan, baru kita ada wakil yang dipilih melalui pilihan raya dekat parlimen Malaysia. Sebelum tu kita tak ada wakil yang dipilih melalui pilihan raya di parlimen Malaysia. Kamu tengok betul-betul sejarah kita tu, wakil-wakil Sabah dengan Sarawak di parlimen tu kan bukan diundi, tetapi mereka ialah dilantik, appointed member of parliament daripada Sabah dengan Sarawak. Siapa yang appointed member of parliament Sabah dengan Sarawak pada tahun 1963 tu, semasa awal-awal pembentukan Malaysia? Orang yang appointed mereka ialah Kerajaan Negeri Sarawak dengan Kerajaan Negeri Sabah, iaitu daripada Konsel Negeri Sarawak dengan Legislative Assembly Sabah yang appointed kan member of parliament untuk Sabah dengan Sarawak sebagai wakil di parlimen pada masa tu. Sebab masa tu kita masih tak ada pilihan raya, direct election tak ada lagi. Direct election kita cuma bermula pada tahun 1968, 69 macam tu kan. Dia lepas tu ada peristiwa 13 Mei tu, lepas tu dia habis pada tahun 1970 macam tu.
masa tu kita baru ada wakil parlimen yang betul-betul diundi oleh rakyat. Sebelum tu kita tak ada diundi. So mekanisme ni yang kita nak tengok. Mekanisme pelantikan wakil parlimen Sabah dengan Sarawak ni kan melalui lantikan oleh Dewan Undangan Negeri lah. Sekarang sepatutnya kita boleh tiru cara ni, cara lantikan melalui Dewan Undangan Negeri ni daripada Konsel Negeri dengan Legislative Assembly Sabah ni. Saya benci sangat nak sebut perkataan Dewan Undangan Negeri, sebab saya lebih suka sebut Konsel Negeri dengan Legislative Assembly Sabah. Lebih sedap bunyi dia. So pada tahun 1963 tu kita tengok IGC report tu, memang dia tulis wakil parlimen untuk Sabah dengan Negeri Sarawak tu memang dilantik, bukan diundi dilantik daripada Legislative Assembly Sabah dengan Konsel Negeri Sarawak. Mereka tu lah yang jadi wakil Sabah dengan Sarawak. Macam tu juga sekarang kan kita tengok wakil Sabah dengan Sarawak kurang daripada 1/3 tu. Jadi salah satu tuntutan kita sekarang kan, kita tak boleh minta 1/3 simply macam tu saja. Nanti mereka kurangkan balik ikut delineation tu lagi. Masalah lagi lepas tu. Jadi kita boleh lah sekarang kita buat sedikit pindaan perlembagaan tu. Semua kan PMX pun dah ada lebih daripada 2/3 wakil kan. Buat sedikit pindaan perlembagaan tu di mana Sabah dengan Sarawak tu dia boleh lantik. Tak perlu kita nak sibuk-sibuk nak delineatekan boundary tu. Kita tak perlu nak sibuk-sibuk nak buang masa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, boleh sampai 20 tahun baru Sabah dengan Sarawak tu dapat 1/3 wakil Borneo kalau nak ikut prosedur tu semua. Siapa nak tunggu? Tak ada orang nak tunggu. Ni zaman laju dah sekarang. Ada cara laju, boleh kita guna cara laju. Cara laju dia, kita buat satu pindaan di mana buat macam tahun 1963 tu, di mana perwakilan Borneo tu kalau tidak sampai nisbah 1/3 tu, Sabah dengan Sarawak tu dia ada hak untuk melantik MP. Lantikan. Maksudnya MP lantikan, Member of Parliament lantikan. Bila kita buat Member of Parliament lantikan ni, jumlah MP Sabah dengan Sarawak nanti dapatlah nisbah 1/3. Bukan kita ikut prosedur yang baru-baru, tapi prosedur ni memang sudah dibuat di dalam pembentukan Malaysia pada awal-awal tahun 1963 dulu. Memang sudah dibuat, kita pun sudah tahu cara buat dia. Jadi cara nak buat dia cepat sajalah, tak lama. Mungkin 2-3 tahun boleh siap. Macam tu. Ini untuk safeguard kan nisbah 1/3 wakil Borneo dekat dekat Dewan Rakyat tu, supaya nisbah tu sentiasa kekal 1/3. Kalau kurang, automatic activate artikel tu, di mana kita boleh lantik MP dari Sabah dengan Sarawak tu melalui lantikan. Macam tu. Itu yang kita mahu. Dia bukan solusi untuk selama-lamanya, tapi ini salah satu solusi untuk protect juga Sabah dengan Sarawak, di mana apabila berlaku kekurangan MP Sabah dengan Sarawak tu, automatik kita boleh buat lantikan supaya sentiasa ada 1/3 wakil dari Sabah dengan Sarawak tu di Parlimen. Saya harap benda ni semua faham lah. Benda ni bukan benda baru, tapi memang sudah ada, sudah diajar dan sudah diberitahu pun dalam IGC report macam mana cara nak buat dia. Cuma kita saja lagi dah tahu dah cara penyelesaian ni, kita boleh guna untuk selesaikan masalah ni, masalah perwakilan Sabah dengan Sarawak yang tak sampai 1/3 pun dekat Borneo. Itu salah satu cara dia. Kalau mereka tak mahu ikut cara ni, silalah Sabah dengan Sarawak tu naikkan sales tax dekat Sabah dengan Sarawak. Kita kena ingat, without representation no taxation. No taxation without representation. Itu call dia. Itu salah satu cara penyelesaian mudah dia yang kita kena tahu. Kita boleh consider lah, betul-betul. Bukan kita nak consider, kita memang boleh usulkan terus dekat Dewan Rakyat. Sebab benda ni memang sudah ada pun dalam IGC report, boleh dibuat. Kita boleh buat lantikan MP lantikan tu, Member of Parliament lantikan, sampai sekian untuk berapa masa dia jadi lantikan tu, sampai
mereka buat pindaan supaya jumlah yang betul untuk di direct election Sabah dengan Sarawak tu betul-betul 1/3. Tak perlulah kita tunggu 10, 20, 15 tahun kan untuk pindaan untuk aturkan boundary tu balik, boundary parlimen tu balik. Ni otak kecil sangat nak ikut perlembagaan tu juga, nak atau border perlembagaan tu. Sedangkan kita boleh fikir kan, tengok sejarah kita macam mana kita boleh cara lain selain daripada nak buat border tu, kita boleh buat lantikan. Lantikan MP tu boleh menambahkan MP Sabah dengan Sarawak. Ikut saja apa yang ada dalam IGC report tu, kita boleh buat. Jadi tu jadi satu pemampan untuk memastikan walaupun jumlah kita jumlah boundary parlimen kita tak cukup sekarang, kita ada langkah pemampan dia, kita boleh buat lantikan macam tu. So apabila kita boleh buat kuasa lantikan macam ni juga, tak adalah isu di mana populasi Sabah dengan Sarawak ni tak cukup apa semua. Kita tak perlu rujuk sangat population dan size potential tu, kita tak perlu rujuk sangat. Kita memang boleh buat lantikan tu, isu pun tak timbul lah benda-benda macam tu. Saya harap informasi ni berguna. Lama dah saya nak beritahu benda ni sebenarnya, tapi itulah saya dah beritahu. Tengok IGC report. Saya bukan nak saya tak suka beri cadangan sebenarnya. Saya tak suka sebab saya bukan ahli politik. Saya cuma beri info IGC report ni kat ni. Saya cuma beri fakta. Saya lebih suka beri fakta sebenarnya. Apabila fakta-fakta ni, saya nak tengok ahli politik kita ni apa yang dia boleh buat decision, apa kepandaian dia di situ daripada information yang kita beri ni kan. Kita nak tengok kepandaian dia untuk menyelesaikan masalah Sabah dengan Sarawak ni. Tapi kalau saya mula nak beri cadangan ni kan, dia macam saya sumbat makanan dalam mulut orang. Lepas tu dia tiru. Bila tiru pun tiru copy paste yang very bad lah, sebab dia tak faham apa yang saya ceritakan, yang cadangan yang betul-betul yang core tu, melainkan dia tanya saya sendirilah, dia email saya sendiri. Lepas tu cadangan ni kalau boleh saya cuba nak elakkan untuk beri sebenarnya. Kalau tak, saya macam beri binatang kan, kita beri makanan, nanti dia ikut saja. Dia ikut saja apa yang kita cakap tu, kita beri makanan saja, macam tu. Jadi dia tak dapat nak berfikir dengan sendiri. Kita mau memimpin kita ni, kita beri info-info, cuba formulatekan solution daripada info-info kita ni. Kalau tak dapat nak fikirkan solution tu, kita boleh pilih orang lain lah untuk jadi pemimpin. Okey. Itu sajalah. Saya harap solution ni, sharekan solution ni kepada pemimpin anda. Pemimpin kita ni tengok IGC report, dia tengok macam mana buat MP lantikan tu, dia tahulah, dia boleh cadangkan dekat parlimen nanti. Kecoh satu dewan, takut orang sana takut sebab kita dah tahu solution ni. Solution yang memang boleh dibuat supaya kita ada sentiasa 1/3 lantikan tu. Satu lagi kan, yang macam saya cakap dari mula tadi kan, bila kita fikirkan solution cadangan ni, kita fikir untuk masa depan, untuk generasi masa depan. Sebab peruntukan sekarang ni tak cukup. Peruntukan kita yang ada sekarang ni tak cukup untuk protect 1/3 parlimen Sabah dan Sarawak tu. Sebab kenapa saya cakap tak cukup? Sebab pada tahun 1976 tu mereka pindah. Kita kurangkan bertahun-tahun, setiap kali delineation tu dia kurangkan nisbah tu. Maksudnya tak cukup perlindungan perlembagaan tu. Jadi kita buat satu layer lagi untuk protect kita melalui MP lantikan tu, dan ini satu layer protection ni lagi untuk generasi akan datang, supaya mereka boleh guna ni untuk protect diri mereka. Kita fikir untuk orang masa depan juga. Jangan kita fikir untuk kita hari ni saja. Kita fikir jauh. Okey. Jomlah kita kerja pagi-pagi ni sampai 5 petang, sampai 6 petang lah. Okey. Sampai malam lah saya sini. Dekat YouTube ni saya sampai malam. Okey. Terima kasih semua. Selamat pagi dan salam sejahtera.